Hilal Azmi, mungkin kita dapat fahami Hilal. Berdasarkan apa yang Asimi katakan tadi, kalau SPR mungkin memaparkan angka-angka tidak rasmi, ianya lebih mudah untuk setiap media untuk melaporkannya. Tetapi agak thrill sikit untuk hari ini kerana setiap orang yang bertugas di peringkat media perlu memiliki maklumat dan juga sumber-sumber yang tertentu. Jadi bagaimana kita nak faham penceritaan kita angka tidak rasmi di astroawani.com ni, Hilal, dan juga bagaimana kita nak mengikutinya, Hilal? Baik, sebenarnya untuk angka tidak rasmi ini ianya memangnya merupakan satu proses. Dia bukanlah satu angka yang tetap bahawa itu adalah keputusan penuhnya, tetapi angka tidak rasmi ini juga memberikan bayangan-bayangan bahawa siapa yang akan memegang kerusi berkenaan. Itu yang menjadi tumpuan kita sebab ramai yang ingin tahu, sementara proses pengiraan di semua pusat daerah mengundi itu sedang berlangsung pada ketika ini sebelum ia terus ke pusat penjumlahan undi. Tetapi itulah yang menjadi debarannya dan itulah warna-warninya pilihan raya yang kita bayangkan selama ini. Kalau sebelum ini semasa Malaysia memilih, keputusan tidak rasmi ini antara perkara yang paling banyak menjadi ledakan maklumat dalam WhatsApp group, Facebook group dan juga di Twitter. Dan begitulah juga kami di Astro Awani. Kami dengan beberapa rakan strategik kami di lapangan kini sedang berusaha untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih untuk anda mendapatkan maklumat, terutamanya maklumat-maklumat yang sememangnya mungkin tidak rasmi lagi, tetapi kami akan kongsikan dulu kepada anda sementara kita menunggu keputusan rasmi yang bakal diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Okey, saya rasa kita ada di talian sekarang anak Sabah, satunya Sumandak anak Sabah, seorangnya ini dia Farish Aziz. Farish, hello Farish. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kau rasa Farish sekarang? Oren. Oren, alamak. Oh Ina, okey, kita ada juga tu Sumandak Sabah. Velvet, apa khabar kau di sana? Hai, bagus. Bagus. Okey. Okey, kita mulakan dengan Farish dulu kan. Okey Farish. Farish tadi sudah keluar mengundi, saya nampak Farish keluar macam keluar dengan motor itu. Ceritakan sikit macam mana pengalaman Farish hari ini. Jadi ceritanya bila saya dapat kad mengundi sepatutnya adalah pukul 2.30 sampai pukul 4 petang. Tapi saya tidak mahu mengambil risiko datang sebelah petang itu sebab takut hujan. Di Kota Kinabalu ni sekarang hujan ribut. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca okey. So my wife pergi dulu sebelah pagi and then dia cakap kita orang sama tempat mengundi dan dia cakap tak payah bawa kereta lah sebab susah lah mau parking. Kiri kanan semua jam kan. Jadi dia cakap kalau you boleh naik motor, you naik motor. Saya naik motor pergi ke situ, parking pun senang dan tak sampai 20 minit masuk dah keluar balik dengan jari yang telah dicop. So alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Farish, Zul di sini, kalau dapat saya ajukan soalan kepada Farish juga, apabila Farish mendapat kad daripada SPR, katanya sepatutnya mengundi pada jam 2 hingga 4. Tetapi saya pasti ramai juga rakan-rakan, ahli keluarga yang mungkin ada sebab-sebabnya tersendiri untuk mengundi pada waktu-waktu yang lain seperti yang disarankan oleh pihak SPR. Mungkin dapat cerita sedikit kerana ini pengundian ketika pandemik dan juga ada ketakutan itu juga. Ada juga keluarga yang ada anak-anak dan sebagainya. Cuba cerita sikit Faris. Faris dan juga isteri dan juga anak-anak ataupun keluarga yang lain bagaimana mengundi tadi. So bagi saya apabila kad itu dikeluarkan 2.30 sampai 4 petang, so pertanyaan pertama adalah adakah ini wajib untuk kita mengikut masa itu? 2.30, kalau cakap 2.30 sampai 4 petang, kita kena keluar masa itu. Tapi bila ditanya dan sebagainya, ramai juga mengatakan itu yang dicadangkan, tidak semestinya. And of course, ramai yang tahu sekarang ini Kota Kinabalu ataupun Sabah sendiri dilanda more cases kan. Jadi ramai yang takut. So dengan apa yang saya cakap tadi, dengan cuacanya yang tak elok dan sebagainya, so ada yang mengambil keputusan untuk ikut time masing-masing lah yang sesuai dengan masing-masing. Setakat saya pergi tadi around 11.30, saya rasa saluran 4 di Sekolah Agama Likas tu cuma ada dalam 7 orang saja di depan saya. Dan saya keluar masuk macam saya cakap tadi lebih kurang dalam 20 minit tak sampai. So alhamdulillah timing wise dan juga perjalanan tu sangat lancar. I'm pretty sure tempat-tempat lain juga begitu dan disokong dengan setakat pukul 3 petang cuma 58% saja yang keluar mengundi. So saya rasa masih adalah ketakutan bukan saja setakat sebab COVID, ada juga konsensus yang dibuat sebelum ini mengatakan yang kami dah tak mahu pergi undi lah dan sebagainya lah. Tapi saya rasa secara keseluruhan setakat sampai pukul 5 petang quite berjalan lancar lah. Okey.
Saya Okey, nak Hilal. tanya terus kepada Velvet pula ni. Velvet, adakah Velvet keluar mengundi hari ni? Ada. Ada? Hari ada. Ada. Ceritalah sikit. Okey, hari ni okey, pengalaman mengundi hari ni macam ada berbeza sedikit dengan tahun-tahun years back lah sebab disebabkan oleh pandemik kan rasa nervous, rasa paranoid sikit, macam ketakutan dan dalam masa yang sama macam excited jugalah. Velvet mengundi di mana kalau dapat dikongsikan bersama dengan kita? Bagaimana proses perjalanan ataupun mengundi tadi? Anak siapa jaga? Lepas tu bersama dengan keluarga ke? Ataupun rasa takut tak nak keluar tadi, Velvet? Sebenarnya berminggu-minggu sudah rasa takut apabila diumumkan macam kita akan buat pengundian pada tarikh sebegini kan, macam rasa sangat takut. Dan saya mengundi di N26 di Moyog, kawasan Penampang. Dan sebenarnya masa saya mengundi itu dari pukul 2 sampai pukul 4, tapi saya pergi pagi sebab tidak jaga budakan. So saya pergi dengan family lah yang mengundi di kawasan yang sama di SRK Sentri Zainobong. Okey, macam Velvet, kita tahu Velvet juga antara inspirasi sebenar orang Sabah kan. Lagunya Sumandak Sabah, lagunya Sabah Bangkit, semuanya itu antara lagu-lagu yang memang bukan saja terkenal kita tahu, tetapi Velvet juga antara orang yang cukup semangat Sabahnya. Untuk kali ini kita nak tahu bagaimana Velvet bawakan, apakah aspirasi yang cuba Velvet bayangkan untuk Sabah, kerajaan yang macam mana yang mungkin akan diwujudkan pada malam ini. Okey, saya harap kerajaan siapa-siapa yang menang untuk kali ini, mereka tidak akan menghampakan rakyat dan saya rasa perlu ada transparansi, communication yang bagus dan perlu ada kepercayaan lah. Dan saya ingin lebih, sebab di Sabah ni kan bukan semua tempat maju. Okey, ada banyak kawasan yang belum ada akses kepada basic amenities seperti electricity, air yang bersih, dan saya harap suara-suara di interior, di pedalaman Sabah akan lebih kedengaran dan bukan saja diperbesarkan ataupun saya akan buat sekarang, tapi bila menang tidak didengar, macam suara diorang sudah tidak berapa terang sudah. So saya harap mereka akan fokus more on the interior, apa yang diorang janjikan dalam manifesto akan diorang tunaikan, dan setidak-tidaknya janganlah pandang ringan terhadap rakyat lah. Bila sudah orang menang lah. Siapa-siapalah yang menang untuk kali ini. Velvet, kalau saya dapat ajukan soalan, Velvet seorang ibu, sudah pasti masih muda, semuanya masih muda kita empat-empat di sini. Tetapi apabila kita mengundi itu, kadang-kadang kita masih ada personal interest dan juga ada motivasi sendiri. Dan saya rasa saya ucapkan tahniah kepada rakyat Sabah yang mengundi hari ini kerana laluannya begitu sukar dengan pandemik, dengan mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi Velvet sendiri ataupun Faris juga nanti ceritakan apa motivasi, apa yang terbayang oleh Velvet ketika memangkah dan juga ketika mengundi tadi. Apa yang menguatkan kalian untuk mengundi pada kali ini untuk masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang bagaimana? Apa motivasi secara personal atau secara peribadi Velvet dan juga Faris? So, kalau kita lihat di Malaysia sekarang, dia punya keadaan politik sangat-sangat macam tidak huru-hara lah kita bilangkan. So, apa yang membuatkan saya sangat-sangat motivated untuk keluar mengundi pada hari ini adalah untuk anak-anak saya yang akan membesar satu hari nanti. Dan saya ingin lihatlah perubahan dan I want a better future for my children actually. Dan my motivation was for my kids, walaupun perasaan hari ini macam saya malas mau pergi sebab saya tidak mau kalau tiba-tiba saya kena COVID mati lah. So I didn't want to go actually. Macam I was macam 3-4 kali fikir macam is it worth it? Is it worth to risk my life? Macam for this ka, untuk kasih pangkat saja. But bila saya fikir masa depan anak saya dan masa depan negeri Sabah, saya rasa saya perlu keluar untuk mengundi sebab one vote is actually really important and it could change everything. Faris, apa motivasi anda pula? Apa yang terbayangkan ketika naik motor nak pergi beratur mengundi? This is war. Okey. Adalah, okey. So dia macam ni, mungkin bila kita di belasan tahun kita selalu mendengar on the surface saja MSCT3, diversity in unity in diversity dan sebagainya. Kita nyanyikan lagu Awasan 20 dan sebagainya on the surface saja. Kita tak faham sebenarnya maksudnya.
meniti ke usia 20-an, kita faham tetapi kita tak ambil kisah. Mungkin kita jenis okeylah kita luahkan perasaan di social media dan sebagainya, tapi kita tak sebenarnya turun mengundi. Masuk usia 30-an ini, 36 saya nak bagi tahu juga umur saya, kita mengambil berat, especially tentang negeri. I think I'm speaking for all Sabahan lah. Kita punya cinta terhadap negeri itu sangat tinggi. Tak kisahlah anda sokong parti mana pun. But when it comes to the state, we love our state so much. So saya rasa apa yang terbuku selama ni, apa yang kita dah faham tentang benda-benda yang diceritakan, yang dipaparkan di media, kita dah faham benda-benda itu. Jadi for us to just duduk diam-diam, faham tapi duduk diam-diam, itu adalah satu yang kita tak nak dah lakukan. Kita nak do something about it. So saya rasa bila saya naik motor tu, kunci jalan ke tempat mengundi, itu yang saya fikirkan. Okay, do I want to make orang kata tu Sabah better, ataupun saya nak just cakap on the surface saja, tapi sebenarnya saya tak contribute apa-apa pun. Jadi saya rasa walaupun satu undi, kalau semua orang berfikir benda yang sama, okay, let's do this for a better Sabah dan sebagainya, saya rasa insya-Allah progress tu akan ada. So itu yang terbukulah dalam hati for me lah personally. Okey. Baik, terima kasih Farish dan juga Velvet. Tetapi saya nak tahan dulu sekejap sebab saya nak berikan anda perkembangan terkini tentang keputusan tidak rasmi Silakan yang baru saja kita terima sekitar 5.33 minit petang tadi di DUN N35 Sindumin, iaitu Yusof Yaakob dari Parti Warisan Sabah Warisan mendahului dengan 165 undi, dan diikuti juga pada 6.10 petang sebentar tadi tidak rasmi DUN N45 Suk Raymond Ahwa dari Parti Keadilan Rakyat terus mendahului dengan 335 undi, dan kiraan ini melibatkan 5 daripada 27 pusat daerah mengundi. Ini baru 2 lagi. Kita ada lebih kurang 69 lagi yang kita tak tahu lagi apakah perkembangannya. Tetapi kita nak terus kepada Velvet dan juga Farish. Sebab apa? Kita tahu kedua-dua anda pernah bersama-sama berada di Semenanjung untuk mencari rezeki, dan itu juga salah satu usaha anda bermati-matian juga untuk cuba mendapatkan peluang yang lebih baik sebelum kembali semula ke Sabah. Apa harapan anda? Apa yang mungkin anda boleh buat kalau anda ada kuasa hari ini? Apa yang mungkin anda akan buat untuk Sabah yang lebih baik? Mungkin Farish dulu? Saya. So sebagai seorang Sabahan yang pernah bekerja di Semenanjung, dan I always tell myself bila saya pergi Semenanjung satu ketika dulu that I always want to come back to Sabah dan contribute balik ke Sabah. Dan this is one of the contribution, giving back to the society here in KK in Sabah secara keseluruhan. Dan harapan saya untuk dalam progres 10 tahun lah sejak saya balik, mungkin 5-6 tahun yang lepas, saya nampak progres tu. Saya nampak Sabah is better. Tapi bila saya cakap better tu, saya rasa kita boleh pergi lagi jauh. So saya nak equal opportunity tu kalau boleh. Apa yang ada di Semenanjung, peluang pekerjaan, the progress dan sebagainya. Saya juga nak benda tu dekat Sabah, not just in KL. When we talk about Malaysia, it should be inclusive of everyone in Malaysia. I love my state, I love my country as well. So kalau boleh kita seimbangkan benda-benda tu. So I think for Sabahan, so sometimes fikir, alamak saya kena pergi berhijrah keluar untuk bekerja dan sebagainya. Saya rasa kita boleh secara berperingkat-peringkat untuk berfikir, kata Sabah pun ada benda ni, we can stay here, we can contribute that. Tak salah untuk pergi mencari pengalaman, tapi we should have equal opportunity. Mungkin juga orang daripada luar boleh fikir Sabah sebagai destinasi yang baik untuk mereka hijrah instead of just us going there. So equal opportunity itu saya rasa sangat-sangat penting lah for me. Ya, itu kata Farish. Bagaimana pula dengan Velvet? Apa soalan dia tadi tu? Okey, kalau kamu diberi kuasa bahkan, kalau kamu diberi kuasa, apa kamu akan buat untuk Sabah yang lebih baik? Okeylah, saya akan membuat saya akan improve. Kalau saya dalam entertainment business kan. So, saya ingin memperkenalkan apa yang ada di Sabah yang orang di Semenanjung Malaysia, di seluruh dunia tidak tahu. Dan I want to be a voice for my people supaya macam Sabah ini tidaklah dilihat sebagai negeri yang kalau di Sabah sebelah mana tu. So saya mau Sabah bergerak sama maju seperti negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, dan saya ingin memperkenalkan lagi negeri saya dan kasih maju rakyat dalam masa yang sama. Sebab kalau orang
sampai sekarang lah kan, kalau kita tengok di Sabah ni, ramai yang masih cakap kami ni tinggal di atas pokok, tapi sebenarnya tidak. Kami sudah melahirkan ramai orang yang graduate yang sangat bagus. Okey, di Sabah kita ada so many things yang orang luar tidak tahu. So I want people to know that Sabah is actually a really great place, a place di mana Malaysians can call tempat Sabah ni home lah. Macam kita mau jadi satu lah. Tidak macam Semenanjung Malaysia lain, Sabah lain begitu. Sabah Sarawak is another different entity begitu. Velvet, tadi ada Velvet mengatakan bahawa keadaan sekarang ini apabila kita cerita pasal pilihan raya, kita cerita pasal politik, kita penat kerana ketidaktentuan itu. Dan seringkali selebriti seperti kalian, seperti Faris, seperti Velvet akan cuba untuk menjauhkan diri untuk bercerita. Lantas kita tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengundi, dan kita tidak menyatakan apa yang kita fikirkan yang mana itu bagus untuk masyarakat. Jadi bagaimana Velvet merasakan bahawa saya suka bila Velvet terpartisipate dengan Sabah Bangkit dan juga bersama rakan-rakan yang lain. Ini untuk negeri kita, kita boleh bercakapkan apa yang kita perlu. Kita tidak perlu masuk politik atau terlibat dengan ahli politik. Tetapi sesuatu yang baik untuk negeri itu perlu disuarakan. Jadi bagaimana Velvet melihat anak muda Sabah ni lain sikit. Saya suka orang anak muda Sabah ni, dia bila bersuara tu dia tidak hipokrit, dia terus cakap apa yang dia fikirkan. Jadi Velvet bagaimana bila berdampingan dengan anak-anak muda? Faris juga kerjanya berdampingan dengan anak-anak muda. Jadi cuba ceritakan sikit interpretasi politik di kalangan anak muda. Secara jujurnya kan, saya tidak berminat dalam ni semua apa-apa political agenda yang berlaku di Malaysia ataupun di Sabah itself. I'm not interested. Apa yang saya buat adalah I'll vote for the best person yang saya rasa dia boleh melakukan tugas untuk mewakili suara-suara rakyat yang macam susah untuk bersuara. I want them to be our voice sebenarnya. Dan macam saya ni memang saya tidak berpihak mana-mana parti. Macam I don't want to be this, I don't want to be that, begitu. So apa yang saya buat adalah I use what I have. Contohnya, okey, saya buat lagu ataupun Farish ataupun Anas yang telah invite saya untuk berkolaborasi dalam lagu Sabah Bangkit ni. So saya menggunakan bakat saya untuk menjadi suara, tapi bukan suara-suara yang untuk keluarkan macam yang semua berbaur politik, but at least macam saya memberikan semangat. Saya rasa lah I play my part as an artist untuk kasih vent out whatever suara-suara rakyat yang tidak didengar, dan melalui lagu-lagu yang saya tulis dan lagu-lagu yang saya telah collaborate with, saya rasa dia sampai lah. Entah kalau dia sampai ke tidak, tapi saya harap apa yang kami lakukan sebagai seorang artis, sebab kami di Sabah ni memang sangat-sangat kecil, and we as an artist in Sabah, we struggle, memang sangat-sangat struggle to be out there. Dan saya rasa melalui medium-medium yang kecil-kecil begini seperti social media, kami dapat membantu sedikit banyak untuk kasih bagi orang semangat orang lagi membara lah. Saya tahu ngam kasih cakap ni, tapi begitulah saya. Kalau Velvet kata sampai ke tidak, lagu itu sampai sehingga ke Bukit Keuangan ni. Syafizan Johari di bilik berita tu selalu pasang lagu Velvet. Faris, macam mana pula ceritanya? Okey, kalau bagi Faris, saya rasa kalau compare dengan 3-4 tahun lepas sebelum pilihan raya lepas G14, ramai yang takut untuk bersuara lah. Saya rasa especially golongan selebriti, diorang takut periuk nasi terkacau dan sebagainya. Tapi semenjak 2-3 tahun ni saya tengok lagi ramai yang bersuara, keluar dari kepompong mereka, lebih vokal, lebih berani dan sebagainya. Saya rasa juga apa yang patut kita ubah sebenarnya bukan saja mentaliti public figure itu harus bersuara, harus lebih berani, tetapi juga general Malaysian harus menerima sebenarnya. Kalau tidak semestinya mereka ini bersuara, mereka itu against anda ataupun against sesetengah parti politik dan sebagainya. Itu adalah suara daripada hati mereka. Mereka juga berhak. So, saya ambil contoh seperti baru-baru ini rakan saya Atu. Dia bersuara menyokong certain political party. Selepas itu dia dikecam terus. Benda-benda itu harus cuba dielakkan lah. Sebab dia bukan bercakap kosong. Dia bercakap mewakili tempat dia sendiri, apa yang dia rasa. Itu adalah, orang kata tu, dia punya perasaan sendiri yang dia keluarkan. Jadi for him to get bashed, saya rasa macam sedih sikit lah. Masih ada mentaliti seperti itu. Tapi by saying that, as public figure, seorang yang berada di lensa TV dan sebagainya,
we just need to be strong. I mean, at the end of the day, the reason we say all this, the reason we come out dan orang kata menyuarakan pendapat kita sebab kita sayang negeri kita sayang negara kita. Nothing to do of us trying to divide each other, trying to, apa kata orang tu, hate each other dan sebagainya. It's all about love. So, itulah yang saya rasakan. Dan saya sendiri, saya mengaku dulu saya a bit, skeptical dan takut nak beri pendapat, nak share apa perasaan saya. Tapi I'm more open nowadays. Okey, Farish. Terima kasih, Farish. Itulah mungkin manifesto parti sampai pagi oleh bos Paris kita. Okey, terima kasih Farish, terima kasih Velvet. Velvet, sebelum kita tamatkan ni, saya mau satu kali je Velvet jerit meletup. Boleh ke? Malatop, boleh ke? Masih lagi okey, bolehlah. Malas tu. Okey, terima kasih Farish, terima kasih Terima kasih, Velvet.